Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Saya Khairi Saleh. Jadi video kali ini adalah seperti tertera, iaitu ubat kencing manis dan cara pengambilan sewaktu berpuasa. Jadi video kali ini saya buatkan khas kepada pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kencing manis yang ingin berpuasa di bulan Ramadan. Pada awal video ini saya akan terangkan apa jenis-jenis ubat kencing manis, dan di akhir video ini saya akan terangkan cara pengambilan yang betul semasa di bulan puasa. Sekarang ni kita tengah ada PKP, kebanyakan pesakit dia tidak pergi ke klinik. Jadi bila tidak pergi klinik, kadang-kadang mereka terlupa cara pengambilan ubat kencing manis sewaktu di bulan puasa. Ada setengah-setengah pasien saya yang dia request untuk tahu lebih lanjut mengenai cara pengambilan dos ubat kencing manis. Sebab bila dia pergi ke klinik, contohnya kalau dia pergi ke klinik kesihatan, kita faham klinik kesihatan ni ramai orang awam yang pergi ke situ. Jadi bila ramai orang, jadi masa menunggu tu lebih lama. Mungkin setengah jam, mungkin sejam, ada juga sejam setengah. Bergantung kepada kuantiti pesakit dan juga doktor yang available. Jadi bila dah tunggu lama dan bila jumpa doktor, masa bila jumpa doktor tu tak sempat nak tanya soalan. Kadang-kadang bila masuk bilik doktor, dia terlupa nak tanya soalan apa kat doktor, sebab doktor garang kan. So dia terlupa terus. Bila dia ambil ubat, baru dia teringat untuk tanya doktor macam mana nak ambil dos dan cara nak ambil ubat kencing manis sewaktu di bulan puasa. So dekat sini saya dah bawakan jenis-jenis ubat kencing manis yang terdapat di klinik-klinik, terutama di klinik kesihatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis ubat tambah dengan pen insulin. Insulin saya tak boleh nak bawa sebab ubat ni saya pinjam saja dan saya akan pulangkan balik. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam, tak kira di mana anda berada. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton video kesihatan saya dalam YouTube channel saya. Dan saya harap channel ini akan terus menerus memberi info dan maklumat kepada orang awam mengenai kesihatan. Bantu saya dalam menyampaikan mesej kesihatan ini kepada semua orang. Like, share dan subscribe untuk mengetahui info berkaitan dengan kesihatan pada masa akan datang. Jadi kita masuk ke tajuk utama kita, iaitu apa jenis-jenis ubat kencing manis yang ada. Okey, secara teorinya kita mempunyai 6 jenis ubat makan untuk penyakit kencing manis, iaitu yang pertama biguanide, yang kedua insulin secretagogue, yang ketiga alpha glucosidase inhibitor, yang keempat thiolidazole, yang kelima dipeptide peptidase 4 inhibitor, dan yang keenam adalah sodium glucose co-transporter 2 inhibitor. So ada 6 jenis. Mana saya ingat, saya tidak minta anda semua untuk mengingat ubat ini, lebih kepada teori. Jadi saya akan terangkan hanya 5 contoh ubat yang ada di depan saya ini. Dia lebih praktikal, jadi orang boleh tengok apa ubat kencing manis yang ada. So kalau ada siapa-siapa yang mempunyai ibu bapa dan dia nak tahu apa ubat kencing manis yang parent dia ambil, dia boleh tahu dalam video saya ini. Sebelum tu saya ingin juga jelaskan ada beberapa soalan yang selalu saya terima daripada pesakit. Contoh soalan yang saya terima adalah, doktor, bolehkah saya ambil peria katak untuk menggantikan ubat kencing manis ini? Sebab pesakit ini beranggapan kalau ikut logik, peria katak ini bersifat masam. Jadi kalau bersifat masam, manis lawannya masam. Jadi adakah boleh peria katak ini diambil untuk merawat kencing manis? Saya akan jawab di dalam video ini. Sebenarnya peria katak tidak diklasifikasi ataupun dikategori dalam ubat untuk merawat kencing manis. Dan yang kedua adalah ia tidak mengikut logik sebegini, kerana apabila kita makan
makanan yang mempunyai kandungan karbohidrat akan masuk ke perut dan usus. Seterusnya, ia akan diserap terus masuk ke dalam darah, menyebabkan kandungan gula dalam darah menjadi tinggi selepas waktu makan. Jadi ejen yang paling penting untuk mengawal gula dalam darah yang berlebihan ini adalah insulin. So insulin ni dia dihasilkan oleh beta sel di dalam organ pankreas iaitu hempedu. Apabila gula tinggi dalam darah, dia meningkatkan pengambilan glukos daripada darah masuk ke sel-sel untuk digunakan dalam metabolism, dan ada juga glukos ini ditukarkan kepada glycogen untuk disimpan di dalam organ, contohnya macam hati pun, iaitu liver lah. Jadi proses ini lebih complicated. Insulin ni dia tidak kenal dan tidak tahu apa itu perikata yang bersifat masam. Jadi teori masam lawan manis ini tidak boleh diguna pakai dalam merawat penyakit kencing manis. Okey, kita pergi yang ubat yang pertama, iaitu metformin. Ini adalah kotak metformin, dia berwarna putih hijau. Kalau kita buka di dalam kotak metformin ni, dia punya strip macam ni. Okey, berwarna hijau juga belakang, dan bentuk dan saiz dia seakan-akan ubat Panadol. Jangan simpan merata-rata, bahaya. Okey, kalau kita tengok di bahagian hadapan kotak metformin ni, dia tertera nama Glumet. So kebanyakan pesakit saya bila dia nampak kotak ni, dia ingat ini nama ubat ni adalah nama Glumet. Tapi Glumet ini merupakan nama brand kepada ubat ini. Okey, nama sebenar adalah tertera kepada sini, Metformin 500 mg. Satu tablet bersamaan dengan 500 mg. Cara metformin mengawal gula dalam darah adalah dengan mengurangkan penghasilan gula yang berlebihan daripada hati, iaitu tempat penyimpanan gula. Antara kesan sampingan yang biasa dialami oleh pesakit apabila dia ambil ubat metformin yang biasa adalah dia akan mengganggu sistem penghadaman, iaitu dia akan menyebabkan rasa loya, rasa nak muntah, dan sakit perut, dan boleh juga menyebabkan syirik-birik. Untuk mengurangkan kesan sampingan ubat metformin ni, anda boleh ambil semasa ataupun selepas makan. Salah satu komplikasi dalam jangka masa yang panjang bagi pengambilan metformin adalah kekurangan vitamin B12. Jadi kalau sesiapa yang mempunyai kekurangan vitamin B12 boleh beli di farmasi. Dan ubat ini selamat digunakan bagi ibu-ibu yang menyusukan anak. Yang kedua adalah metformin ER. Okay? ER ni stand for extended release. So ini adalah kotak metformin ER. So dia kotak dia warna putih biru, line biru. So kalau tengok di bahagian depan, dia ada tulis Proglutrol 500. Tapi kebanyakan pesakit dia tak ingatlah nama ubat ni sebab susah nak sebut. So dia ingat just metformin sahaja. Jadi bila kita unboxing ubat ni, so dia ada pack berkembar. Ini bentuk ubat metformin ER, extended release. So dia ada, jadi kalau kita bahagi ni, dia actually satu strip ada 10 tablet. Okay, so kita letak balik dalam. Ubat metformin XR adalah ubat yang sangat mahal. Jadi kalau pergi ke klinik kesihatan ataupun di hospital, ia merupakan ubat AKK, iaitu ubat yang hanya boleh diprescribe oleh pakar sahaja. So doktor-doktor biasa tidak boleh prescribe unless dia dapat persetujuan daripada doktor pakar. KXR ni maksud dia ubat ini secara perlahan-lahan dirilis ke dalam darah untuk ia bertindak. Jadi kalau ikut dos dia berbanding dengan metformin, XR hanya perlu diambil sekali sehari sahaja. Jadi bila ambil sekali sehari saja, ia memudahkan pesakit dan in term of compliance dia sangat bagus. Dan disebabkan dia extended release, dia juga boleh mengurangkan kesan-kesan sampingan yang terdapat pada ubat metformin yang biasa. Okay, so ubat metformin dan metformin ER ni merupakan dalam kategori biguanides group. Okey, baiklah, kita pergi yang ubat yang ketiga, iaitu
gliclazide. So ini adalah kotak ubat gliclazide. So agak kecil berbanding ubat-ubat yang lain. So dia kotak berwarna putih dan biru. So kalau kita tengok dalam ni, kita unboxing dia. Macam unboxing. Ini adalah ubat dia. Kecil saja. Bentuk dia berbanding dengan metformin. Dan satu strip pun ada 10 juga. Dan satu tablet ini dosnya adalah 80 mg. Kita letak balik. Gliclazide ni, cara ubat ini dalam mengawal gula dalam darah adalah dengan meningkatkan rembesan ataupun pengeluaran insulin daripada beta sel di dalam pankreas ataupun empedu. Apabila dia meningkatkan kuantiti insulin di dalam darah, maka risiko untuk mendapat hypoglycemia adalah tinggi. Jadi ubat ini selalunya tidak diberi kepada pesakit yang berumur 60 tahun ke atas. Untuk gliclazide ini, gliclazide biasa, ia perlu diambil 30 minit sebelum makan. Ubat yang keempat pula ialah di bawah gliclazide ni, iaitu gliclazide MR. So MR dia stand for modified release. So ini adalah kotak bagi gliclazide MR. So kalau tengok bahagian depan ni, dia ada tulis Remicron MR. So kalau pesakit sebut Remicron, so kita boleh tahu ia adalah gliclazide MR. So kalau kita tengok dalam dia, so ini adalah ubat gliclazide MR. Dia tidak sama macam bentuk gliclazide yang biasa, dan agak kecil. Dan satu strip ni juga ada 10 tablet. Dan satu tablet dia punya dos adalah 30 mg. Kita letak balik di sini. Modified release. So dia juga bertindak seperti metformin. Dia akan slow release ke dalam darah untuk ia bertindak. Jadi apabila dia ada fungsi macam tu, properties macam tu, dia sesuai digunakan pada warga emas berbanding dengan gliclazide yang biasa. Gliclazide MR boleh diambil semasa makan. Okey, ini gliclazide dan gliclazide MR adalah merupakan dalam kategori insulin secretagogues. Okey, yang kelima sekali, okey, untuk ubat makan bagi penyakit kencing manis adalah Acarbose. So ubat Acarbose ni ramai yang tidak tahu kerana jarang digunakan kepada pesakit kencing manis. Okey, ini adalah kotak bagi Acarbose. So kalau tengok, dia punya nama brand dia adalah Garbose, tapi kalau tengok di bawah ni dia Acarbose 50 mg. So kalau kita buka, so ini adalah strip bagi Acarbose. So agak cantik, alright, dan senang untuk dia keluarkan. Jadi saya tak dapat tengok bentuk dia, tapi ini adalah dia punya strip lah. Okey, tak nampak juga. So setiap tablet mempunyai 50 mg dos. Acarbose merupakan jenis alpha glucosidase inhibitor. Ia bertindak dengan mengurangkan kadar pencernaan polysaccharide. So polysaccharide ni adalah molekul-molekul besar kepada glukos. Polysaccharide ini akan dipecahkan di bahagian usus oleh alpha glucosidase enzyme. Acarbose ini bertindak menghalang enzim alpha glucosidase inhibitor daripada mencerna polysaccharide ini. Ia perlu diambil sewaktu makan. Ubat ini juga boleh digabungkan dengan ubat kencing manis yang lain dan juga insulin mengikut dos yang ditetapkan. Antara kesan-kesan sampingan ubat Acarbose juga sama seperti ubat metformin, iaitu mengganggu sistem penghadaman. So dia menyebabkan rasa loya, muntah, sakit perut dan juga cirit-birit. Jadi kita sudah habis ke 5 ubat kencing manis yang ada di klinik kesihatan dan juga hospital. Jadi saya akan tunjukkan ini adalah pen untuk kita meletakkan insulin. So saya tak ada ubat insulin dia, tapi saya akan tunjuklah. So selalunya kalau pesakit kencing manis, kalau dia nampak pen ni, dia sangat takut sebab dia takut jarum. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, jarum yang kita gunakan untuk injek ubat ke kulit sangat-sangat kecil. Okay, kalau kita pakai secara kerap dan lebih-lebih 3 kali,
jarum itu boleh tumpul. Maksudnya kulit kita lebih kuat berbanding dengan jarum tersebut. Kalau tengok di bahagian depan, dia ada bonjolan dekat sini. So bonjolan dekat sini ada nombor. So nombor ini mewakili dos insulin tersebut. So dia bermula daripada kosong. Jadi kalau kita pusingkan, dia boleh pusing. So bila kita pusing, benda ni akan pergi ke belakang. So dos maksimum adalah 60 unit. So kita letak balik. Jadi kalau kita buka, dia bentuk dia dalam dia macam ni. Okey. So dalam ni kita boleh letak insulin. Okey. Dan selalunya kalau pesakit kencing manis nak cucuk, dia akan letakkan needle. So needle ni actually dia tidak boleh diguna pakai banyak kali. Maksimum hanya boleh 3 kali saja, lepas tu tidak boleh digunakan balik. Okey. So pen ni juga sangat mahal. Jadi sesiapa yang dapat ubat insulin, sila guna dengan baik dan betul, dan jangan membazir. Sebelum pesakit kencing manis ingin berpuasa, sebenarnya dia perlu melakukan medical assessment sebelum masuk bulan puasa ataupun bulan Ramadan, ataupun sebelum dia berpuasa. Sebab kalau tidak buat assessment, kita tidak tahu kawalan dia bagus ataupun tidak, dan bila dia puasa secara tiba-tiba, ia boleh mendatangkan mudarat kepada pesakit tersebut. Dan yang keduanya adalah pesakit ataupun penjaga pesakit kencing manis perlu tahu dan peka risiko-risiko yang akan dialami oleh pesakit jika berpuasa, seperti hypoglycemia, kekurangan gula, hyperglycemia, tinggi gula, dan juga dehydration. Okay, baiklah, kita sampai ke part yang kedua, iaitu cara pengambilan ubat kencing manis sewaktu berpuasa. Okay, bagi pesakit yang mengambil ubat metformin, dia juga boleh berpuasa, tetapi jika mempunyai simptom-simptom hypoglycemia, dos ubat itu perlu dikawal. Contohnya kalau waktu sahur, sebelum sahur tu kena makan 1/3 dos sahaja daripada total keseluruhan ubat, dan apabila berbuka, dos dia adalah 2/3 daripada total keseluruhan. Bagi ubat gliclazide biasa ataupun glibenclamide, dos itu perlu diubah. Contohnya tablet gliclazide biasa 80 mg. Kalau waktu sahur ambil 40 mg, dan waktu berbuka ambil dos 80 mg. Bagi ubat gliclazide MR, tidak perlu ada perubahan dari segi dos itu sendiri. Contohnya kalau gliclazide MR 60 mg, jadi waktu berbuka boleh ambil 60 mg. Ubat Acarbose juga tidak perlu diubah pengambilan dos. Ia boleh diambil semasa makan. Contohnya tab Acarbose 50 mg TDS. Jadi waktu sahur 50 mg, waktu tengah hari jangan ambil. Kalau ambil batal puasa, dan waktu berbuka 50 mg juga. Ubat insulin ni dia special sikit, dia berbeza dengan ubat kencing manis yang makan. So dia ada perubahan dari segi dos. Untuk insulin ni, dia ada basal insulin, dia ada premix insulin, dan juga basal bolus insulin. So untuk basal insulin, maksudnya patient ambil sekali sehari, iaitu pada waktu malam. So contoh-contoh ubat basal insulin adalah Humulin N, Insulatard, Lactase, dan juga Levemil. Untuk ubat-ubat basal insulin ni, dia tidak perlu diubah dos, tetapi jika ada simptom hypoglycemia sewaktu berpuasa, dos itu perlu dikurangkan sebanyak 20%. Yang seterusnya adalah premix. So premix ni kebanyakan diprescribe 2 kali sehari. Jadi kalau mempunyai tanda-tanda hypoglycemia. Contoh-contoh ubat premix adalah Humulin 3070, Novomid 30, dan juga Mixtard 3070. Contohnya kalau ubat tersebut Mixtard 3070 dengan dos 3020, direkomend untuk sahur kurangkan kepada 20 hingga 50%, iaitu daripada 20 jadikan 10 unit sahaja. Dan waktu berbuka pula adalah dos yang biasa, iaitu 30 unit. Manakala bagi basal bolus, so basal bolus maksudnya dia ada basal ambil sebelum tidur, dan bolus ni maksud dia ambil sebelum makan. Dan selalunya basal bolus ini dia mempunyai 4
kali injection insulin sehari. Contoh-contoh ubat bagi biasa bolus adalah Humulin R, Atrapid dan juga Insugen R. Kalau sahur, ambil dos yang biasa. Tengah hari, omit jangan ambil langsung. Dan waktu berbuka, dos yang biasa ataupun tinggikan sedikit 2 unit. Dan waktu biasa, ambil dos yang biasa juga. Okey, kita sudah sampai ke akhir video. So, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menonton sehingga akhir video ini. Semoga segala maklumat dan info dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin dan di-share kepada pesakit-pesakit kencing manis yang lain. So, bantu saya dalam menyampaikan mesej kesihatan kepada semua orang dengan tekan butang like, share dan subscribe untuk mengetahui maklumat dan info berkaitan dengan kesihatan pada masa akan datang. Assalamualaikum, selamat berpuasa. What's the point in saying that when you know how I react? You think you can